Ditahan dan ditangkap. Ada yang salah faham ini adalah hukuman, tetapi sebenarnya ianya adalah proses reman. Apa itu proses reman? Sebelum kita pergi lanjut, jangan lupa tekan subscribe kepada channel kami, like dan share video ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Seperti saya katakan tadi, kita nak berbual tentang reman. Bersama saya hari ini Muhammad Nur Izzat, seorang peguam bela kes-kes jenayah setelah 8 tahun mengendalikan kes-kes jenayah, betul ya? Okey. Jadi kita nak belajar berkenaan dengan reman hari ini sebab kita ada lihat misalnya dalam kes Syed Shah Iqmal atau lebih dikenali sebagai Dai Syed. Apa yang berlaku dalam kes ni, kita nampak tangkapan pada 26 hari bulan 11 2020. Tetapi kes ni tidak dibawa ke mahkamah, tidak ada hukuman. Kenapa daripada 26 hari bulan 11 2020 kemudian pertuduhan pada 10 hari bulan 12 2020. Kemudian Syed Iqmal ni dibebaskan secara jaminan. Jadi mungkin dekat sana, kat luar sana mungkin boleh terjadi kepada mereka. Misalnya kadang-kadang kan ibu bapa ni anak-anak pergi keluar bergaduh, yang katalah anak umur 20-an bergaduh, pukul kawan, kemudian tiba-tiba ditahan reman. Jadi ibu bapa ni tak tahu apa nak buat. Mungkin kita boleh jelaskan. Okey, yang pertama sekali, apakah itu reman? Okey Kak Bet, sebelum kita berbincangkan berkenaan dengan apa itu reman, kita perlu faham dahulu prosedur sebelum pihak polis membuat permohonan untuk reman suatu individu tu. Okey. Seperti mana dalam kes Dai Syed ni, beliau pada 26/11/2020 ditangkap oleh pihak polis. Okay. Apabila sahaja ditangkap oleh pihak polis ada hak untuk menyiasat ataupun menahan seorang individu tu dalam masa 24 jam. Sekiranya siasatan tu tak dapat dilengkapkan dalam masa 24 jam, jadi pihak polis boleh membawa seorang tahanan itu untuk memohon satu perintah reman. Okey, di sinilah bermulanya prosedur reman, iaitu kalau kita lihat dalam kes yang berlaku pada Dai Syed ini, beliau dibawa ke mahkamah pada keesokan harinya, itu pada 27 hari bulan November 2020. Dan bermulalah prosedur reman sehinggalah beliau dituduh pada 10 hari bulan Disember 2020. Okey, reman ni adalah sebenarnya memberi satu peluang kepada pihak polis untuk menyiasat kesalahan yang disyaki dilakukan oleh seorang itu dengan lebih lanjut. Bermakna proses reman ni adalah proses siasatan. Sebab kadang-kadang bila orang awam ni tidak faham, dia kata dah salah, dah tangkap. Jadi bila dah tangkap tu dah salah lah. Sebenarnya baru menyiasat. Okey. Tadi Izzat ada katakan tahanan selama 24 jam tahanan selama 24 jam dan perlu dapatkan perintah reman. Tetapi bagaimana sekiranya dia ditahan tanpa perintah mahkamah melebihi 24 jam? Apakah hak seorang individu kalau terkena perkara yang begini? Okey, sekiranya suatu individu tu ataupun suspek setelah beliau ditahan oleh pihak polis lebih daripada 24 jam masih lagi belum dibebaskan, ini adalah hak-hak seorang individu tersebut. Nombor satu, boleh pohon kepada pihak berkuasa untuk beliau menghubungi ahli keluarga, rakan-rakan ataupun peguam dengan serta-merta, sebab itu adalah hak di bawah Perlembagaan Persekutuan. Dan yang keduanya, sekiranya pihak polis membebaskan seorang individu tu selepas daripada 24 jam, maksudnya tahanan berlaku selama 3 hari contohnya, pada hari keempat baru dilepaskan. Jadi lebih daripada 24 jam tanpa satu perintah reman daripada majistret. Okey. Individu yang dibebaskan tersebut boleh mengambil tindakan tuntutan sivil terhadap pihak polis dan juga pihak kerajaan Malaysia. Memandangkan tahanan yang dibuat daripada hari kedua sehingga hari ketiga itu dianggap sebagai satu tahanan salah di sisi undang-undang. Dan ada juga situasi Kak Bet, yang mana seorang individu itu ditahan lebih daripada seminggu, kadang-kadang sampai 2 minggu, dan beliau tak pernah dibawa di hadapan mana-mana majistret untuk didapatkan perintah reman. Dalam keadaan sedemikian, ada satu peruntukan yang mana pihak individu tersebut melalui peguam boleh memohon satu perintah habeas corpus, maksudnya untuk membebaskan individu tersebut dengan serta-merta berdasarkan kepada ketidakesahan
penahanan ataupun tangkapan yang dibuat oleh pihak polis. Okey. Jadi bermaksud itulah prosesnya. Ada hak, setiap individu ni ada hak. Jangan kita anggap sebab kita orang awam, kita ni tak tahu apa-apa, boleh sewenang-wenangnya ditahan begitu saja. Maknanya ketahui hak anda dan ambil tindakan yang sepatutnya. Betul, Ya. betul. Jadi sekarang ni kita nak tahu yang seterusnya. Mungkin kita dengar tahanan riman tadi ada kata 3-5 hari. Betul. Berapa lama sebenarnya tempoh riman yang dibenarkan oleh undang-undang? Okey, berkenaan dengan tempoh reman yang dibenarkan di bawah undang-undang, kita boleh bahagikan kepada dua jenis kesalahan terlebih dahulu secara amnya. Satu adalah kesalahan yang membawa hukuman maksimum 14 tahun. Dalam keadaan ini, tempoh maksimum yang boleh dipohon oleh pihak polis untuk tahanan reman itu, permohonan kali pertama maksimum adalah selama 4 hari. Permohonan kali kedua adalah selama 3 hari. Ini adalah bagi kesalahan yang hukuman maksimumnya adalah berbentuk pempenjaraan selama 14 tahun. Bagi kategori kedua, maksudnya kesalahan yang hukumannya melebihi 14 tahun ataupun melibatkan hukuman mati, pihak polis mempunyai hak untuk memohon jumlah maksimum selama 7 hari pada permohonan kali pertama dan boleh menyambung permohonan reman untuk kali kedua selama lagi 7 hari. Jadi bezanya adalah yang kategori pertama tadi, maksimum yang boleh dipohon adalah selama 7 hari, 4 tambah 3. Dan kategori kedua ni adalah selama 14 hari, 7 tambah 7. Dia bergantung kepada kesalahan. Senang cerita kita simpulkan, kesalahan berat maksimum 14 hari. Betul. Kesalahan berat tu mungkin Izzat boleh bagi tahu lah, macam kes bunuh lagi apa kes yang 14 hari. Contohnya melibatkan kesalahan bunuh, murder di bawah kanun keseksaan ataupun seperti kesalahan mengedar dadah di bawah Akta Dadah Berbahaya. Maksudnya, dan kesalahan-kesalahan bukan kita tidak katakan berat seperti curi semua masih maksimum 7 hari. Betul. Betul. Kita melibatkan hukuman maksimum pemenjaraan 14 tahun. Macam Izzat katakan tadi, ada yang maksimumnya 7 hari, kedua-duanya lah, maknanya lanjutan reman pun maksimum 7 hari, ada yang 14 hari. Betul. Selepas tamat tempoh reman sama ada 7 atau 14 hari ni, adakah tertuduh ini terus dituduh atau didakwa dekat mahkamah ni secara segera atau bagaimana prosesnya? Kak Bet, kita bercakap secara realiti. Bagi pihak polis, apabila kes tu melibatkan kes-kes yang kecil, sebagai contoh kes curi motosikal, katalah siasatan dalam masa 3 hari selesai. Kemudian reman diberikan selama 4 hari. Jadi apa yang pihak polis buat secara praktikal ni adalah pada hari keempat tersebut terus bawa suspek ke mahkamah dan terus tuduh. Jadi boleh kita simpulkan dalam waktu reman tu sendiri, hari terakhir reman, suspek terus dituduh di mahkamah. Namun bagi kes-kes yang rumit, sebagai contoh kes-kes melibatkan jenayah komersial yang melibatkan dokumentasi yang banyak, saksi-saksi yang banyak. Dalam keadaan sedemikian, apa yang akan pihak polis lakukan adalah sebelum menunggu keputusan daripada Penawaraya sama ada untuk menuduh suspek atau tidak, pihak polis akan membenarkan suspek tersebut dibebaskan dengan jamin. Ini yang selalu kita dengar Kak Bet, jamin polis. Jamin polis. Jadi apabila pihak pendakwaan telah memutuskan untuk menuduh tertuduh tu, suspek tu, jadi pada hari yang ditetapkan di mahkamah itu, suspek perlu hadir. So maknanya jamin ni kena faham juga. Ada orang tanya apakah itu jamin polis dan apakah itu jamin mahkamah. Mungkin yang itu kita boleh terangkan kemudian nantilah dalam video seterusnya. Dan kita nak tahu pula yang kita tengok ni dalam kes Syed Iqmal ni, keluar perkataan oleh netizen, orang awam kata tukar gari. Apakah itu tukar gari? Istilah tukar gari ni sebenarnya tak pernah diperuntukkan pun di bawah mana-mana akta. Istilah tukar gari ini, kalau kita faham, adalah daripada masyarakat apabila mereka lihat suatu suspek ini pada mulanya ditahan berikutan siasatan yang dibuat di IPD Petaling Jaya contohnya. Setelah IPD Petaling Jaya selesai siasatan, tiba-tiba suspek dibawa pula ke IPD Shah Alam dan bertukar gari ke IPD Shah Alam. Situasi ini berlaku apabila terdapatnya banyak laporan polis oleh mangsa-mangsa yang mengatakan bahawa suspek terlibat dalam apa-apa kesalahan. Jadi contohnya di IPD Shah Alam,
pihak polis di IPD Shah Alam akan membuka kertas siasatan, menyelesaikan proses siasatan, dan setelah selesai kita tengok pula ada pula satu lagi laporan di IPD Shah Alam. Jadi apa yang pihak IPD Petaling Jaya buat, dia akan pindahkan suspek ke IPD Shah Alam pula. Dan bermula pula proses permohonan reman seperti mana yang kita discuss tadi, sama ada 4 tambah 3 ataupun 7 tambah 7, bergantung kepada jenis kesalahan yang disiasat. Oh, bermakna dia maknanya tambah hari lah. Tadi dah selesai yang tadi. Betul. Satu yang tadi, kemudian macam kata bawa pergi IPD lain, buka balik. Betul. Dia proceeding bermula balik daripada A to Z. Maksudnya pihak polis ada hak untuk menangkap ataupun menahan suspek dalam masa 24 jam. Kalau siasatan belum sempurna dalam masa 24 jam tersebut, pihak polis, contoh yang di IPD Shah Alam tadi ni yang tempat kedua ni, ada hak pula untuk membuat permohonan reman untuk tambah sama ada 4 tambah 3 ataupun 7 tambah 7 seperti mana yang diterangkan sebentar tadi. Itulah yang makin panjang macam kita Betul. tengok dalam kes Syed Iqmal ni kan. Kita tengok daripada 26 atau 27 November sudah jadi sehingga 10 Disember tu lama tu sebenarnya. Betul tak? Betul. Okey. Kita lihat kepada berapa laporan yang dibuat terhadap Da'i Syed ni. Contoh kalau ada 3 atau 4 laporan, mungkin banyak IPD yang terlibat dan banyaklah siasatan yang terlibat. Jadi tempoh reman tu akan bertambah-tambah. Izzat, macam kita lihat tadi apa yang Izzat maklumkan tu berkenaan dengan kesalahan di bawah kanun keseksaan dan kesalahan-kesalahan jenayah yang kita sedia maklum. Tetapi mungkin ada juga kesalahan-kesalahan jenayah atau kesalahan-kesalahan yang bertentangan dengan undang-undang di bawah akta yang berbeza atau akta-akta kita panggil macam berat lah. Misalnya akta pencegahan jenayah POKA dan akta kesalahan keselamatan atau kita panggil KESOSMA. Adakah prosesnya sama macam tadi tu? Maksimum 7 hari reman, kemudian 14 hari reman, sama ke prosesnya? Okey. Untuk kesalahan-kesalahan spesifik yang mana sebagai contoh yang Kak Bet sebut tadi, kesalahan di bawah POKA ataupun SOSMA. Okey, kedua-dua akta ni adalah orang panggil akta khusus untuk menggariskan prosedur bagi kesalahan-kesalahan khusus. Mana kesalahan-kesalahan yang berat lah. Okey, kita ambil contoh sebagai contoh pertama adalah berkenaan dengan akta POKA ni sendiri. Okey. Dalam peruntukan di bawah POKA, first application atau permohonan pertama untuk tahanan reman, pihak magistrate boleh memberikan jumlah maksimum selama 21 hari. 21 hari. Berbeza dengan yang sebentar tadi tu, di mana permohonan pertama 4 hari ataupun 7 hari. Okay. Manakala untuk permohonan kedua pula di bawah POKA, magistrate boleh membenarkan seorang suspek tu ditahan dengan lebih lanjut selama 38 hari. Itu yang diperuntukkan di bawah POKA. Okay. Bagi kesalahan-kesalahan di bawah akta SOSMA pula okay, dalam SOSMA ni pula sebentar tadi kita sebut mengenai kuasa magistrate kan. Kuasa magistrate untuk membenarkan tahanan reman. Okay. Dalam SOSMA pula kuasa ini diberikan kepada pihak polis itu sendiri. Okay, sebagai contoh mana-mana suspek yang ditahan di bawah kesalahan yang berkaitan dengan SOSMA, beliau boleh ditahan selama 24 jam dan sekiranya siasatan tak komplit dalam 24 jam tu, pihak polis boleh menahan lanjut dengan tempoh maksimum selama 28 hari tanpa perlu membawa suspek ke hadapan magistrate pun. Ini yang kita kata tadi, kedua-dua akta ni adalah akta spesifik untuk menangani kesalahan spesifik. Maknanya proses tahanan ni ada jangka masanya, bukanlah boleh ditahan mengikut orang kata sewenang-wenangnya. Ada kira-kiraannya, ada akta yang memperuntukkan setiap tata cara atau prosedur ini. Jadi nasihat kami di sini, sekiranya ada ahli keluarga yang mungkin ditahan atau ditangkap polis, ketahui hak anda, dapatkan nasihat daripada peguam ataupun orang yang mempunyai pengalaman serta kepakaran. Itu sahaja setakat ini bagi sesi kita berkenaan dengan isu reman ni. Jangan lupa tekan subscribe, like dan share video ini.